Assalamualaikum anak-anak. Bersama lagi dengan Cik Rida, Bahasa Melayu tahun 4. Tema kemasyarakatan unit 2, prihatinnya kita. Tajuk terima kasih cikgu. Dan kita lakukan bersama-sama. SK 1.1 dan 2.2, manakala SP 1.1.2 dan 2.2.1. Okey, baik anak-anak, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir proses PDPR, murid dapat pertama, mengecam dan menyebut ayat yang diperdengarkan dengan betul. Yang kedua, membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan yang ketiga, membuat gambaran tentang maklumat di dalam petikan. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid berjaya pertama, menulis semula perkataan atau frasa yang didengar. Yang kedua, membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Dan yang ketiga, melengkapkan peta pokok dengan faedah mengamalkan masyarakat prihatin. Okey, baik anak-anak, semua sudah bersedia? Mari kita mulakan. Okey, selain meneliti dialog yang diberikan, kamu juga perlu lihat gambar yang terdapat dalam muka surat 7 ini. Mari kita baca dialog bersama-sama. Hadif menghadiri majlis penyampaian bantuan persekolahan di sekolah. Wah, baguslah pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Okey, baiklah anak-anak. Dekat sini anak-anak akan perasan ditinggalkan tempat kosong untuk anak-anak menjawab. Ditinggalkan tempat kosong untuk anak-anak menjawab pada persoalannya di sini. Okey, kita tengok lagi. Apakah lagi sambungan dialog? Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, kat sini ada satu lagi ruang kosong yang perlu anak-anak jawab. Ini ada dua soalan. Soalan yang pertama di sini dan soalan yang kedua di sini. Okey, bagaimana kita nak menjawab kedua-dua soalan ini? Okey, mari kita dengar penerangan yang seterusnya. Okey, cara-cara untuk memberikan respon yang sesuai. Okey, langkah yang pertama, fahami soalan yang diberikan. Okey, macam tadi soalan dia, siapakah yang menyumbangkannya dalam dialog itu tadi? Okey, langkah kedua, cari jawapan dalam dialog atau gambar yang dipaparkan. Garis atau bulatkan jawapan yang telah ditemukan. Okey, mari kita tengok apakah yang terdapat dalam gambar yang boleh membantu kita untuk menjawab pada persoalan itu tadi. Okey anak-anak, untuk soalan yang pertama ni, siapakah yang menyumbangkannya? Okey, kita ada jawapannya pada gambar. Okey, jadi gambar yang diberikan ialah okey, gambar yang diberikan, gambar yang pertama. Tak muncul pula gambar dia ya. Okey, ni gambar yang kedua. Gambar yang pertama. Okey, jadi di sini kita ada nampak. Okey, jawapan dia di sini. Jawapan dia di sini. Siapa yang menyumbangkannya? Okey, kita nampak sini. Para penderma PIBG. Nampak? Penderma PIBG. Maknanya, yang menderma, memberi sumbangan adalah pihak PIBG. Okey, nanti selepas ni kita belajar macam mana pula cara untuk menjawab. Okey, tengok pula pada gambar yang kedua. Pada dialog yang kedua, soalan yang kedua. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, gambaran barangan yang diterima ni ada, kita nampak di sini. Dalam bentuk alat tulis. Alat tulis. Selebihnya ada dalam gambar yang lain. Sini kalau tengok gambar yang penuh tadi, kat sini ada jawapan yang boleh membantu. Tapi untuk soalan kedua, cikgu nak anak-anak jawab sendiri. Okey, cikgu cuma bagi panduan sahaja.
Okey, cara untuk memberikan respon sesuai yang ketiga, langkah yang ketiga. Okey. Anak-anak kena bina ayat yang lengkap untuk memberikan respon tersebut. Seperti contoh, para penderma daripada PIBG yang telah memberikan sumbangan bantuan persekolahan ini. Okey, mestilah dijawab ayat yang lengkap. Yang lengkap sebagai respon kepada soalan itu tadi dalam dialog. Okey, harapnya anak-anak tak ada masalah untuk memahami bagaimana cara untuk memberikan respon kepada soalan mengikut situasi dalam gambar. Okey, anak-anak. Ini adalah latihan. Lihat poster di bawah, kemudian berikan respon yang sesuai bagi soalan yang diberi. Sila tulis respon anda dalam buku tulis pemahaman, buku berwarna kuning. Okey, lihat pada gambar dan fahamkan ada 3 soalan. Tadi anak-anak jawab ikut ayat, menjawab dengan ayat yang lengkap. Okey? Dengar dan tulis. Nombor 1, penyampaian. Nombor 2, prihatin. Nombor 3, persekolahan. Nombor 4, persatuan. Nombor 5, mengadakan. Nombor 6, sumbangan. Nombor 7, menyumbangkannya. Nombor 8, masyarakat. Nombor 9, barangan. Nombor 10, majlis. Sila tulis di dalam modul. Seterusnya, mari kita membaca di muka surat 8 dan 9. Tajuk kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Ragif, Cik Wen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, di sini terdapat 3 keping gambar yang menunjukkan rumah terbuka. Aktiviti rumah terbuka tiga kaum yang utama yang terdapat di Malaysia. Okay, yang ini Hari Raya Aidilfitri, yang ini Hari Tahun Baru Cina, dan ini Deepavali. Okey, seterusnya, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Okey, yang ini pula adalah contoh aktiviti mengusung rumah di salah satu masyarakat pada masa dahulu. Okey, mengusung rumah ni maknanya nak memindahkan rumah lama ke tapak rumah yang baharu, berpindah ke tempat lain. Okey, seterusnya petikannya, kita sambung lagi. Okey, seterusnya gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama Ketua Kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua Kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah.
Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, di sini terdapat juga selain daripada gunting rambut percuma, terdapat juga aktiviti lain seperti cuci kereta secara percuma dan servis kereta secara percuma. Ini semua dilakukan secara percuma untuk membantu golongan atau masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Okey, seterusnya gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh orang masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Okey, jadi bukan setakat di surau sahaja, gerobok rezeki juga boleh dilakukan di sekolah untuk murid-murid. Okey, jadi ini adalah antara contoh-contoh aktiviti yang boleh membantu masyarakat setempat. Okey anak-anak. Okey, kita cuba tengok aktiviti yang seterusnya. Okey, seterusnya aktiviti kita adalah untuk melengkapkan peta pokok. Okey, ini adalah peta pokok yang terdapat dalam buku teks. Tapi telah cikgu pindahkan ke modul muka surat 3. Okey, anak-anak semak modul muka surat 3. Okey, itu adalah peta pokok yang dah cikgu pindahkan ke dalam bentuk modul. Okey, walau bagaimanapun, lihat pada muka surat 9, ini adalah yang asal. Okey. Okey, faedah amalan masyarakat prihatin bagi keempat aktiviti yang telah kita baca tadi. Okey, bagaimana kita nak mencari faedah? Apa maksud faedah tu? Apa maksud faedah tu yang anak-anak tahu? Okey, faedah tu adalah kebaikan. Kebaikan yang kita peroleh dari amalan masyarakat prihatin yang 4 yang kita baca. Rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Faedah telah dinyatakan pun dalam petikan yang telah pun kita baca sebentar tadi. Okey, bagaimana nak cari? Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey anak-anak, mari kita cari faedah-faedah yang terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang ada dalam petikan ni. Okey. Yang pertama, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan silaturahim. Okey, kat sini kita nampak kalau faedah tu apa yang kita dapat. Kebaikan tu apa yang kita dapat daripada aktiviti rumah terbuka ni. Okey, kat sini kita dapat kata kunci dapat. Okey, yang pertama dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okey, kita dapat satu faedah. Satu faedah berkenal-kenalan. Yang kedua, beramah mesra. Dan yang ketiga, dapat mengeratkan silaturahim. Okey, ini yang ketiga. Untuk satu rumah terbuka ni, kita dapat 3 faedah. Okey, kita baca pula untuk yang kedua, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Okey, kat sini nampak masyarakat yang prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Okey, bila bersama-sama ini kita nampak ada semangat kerja sama. Yang kedua ni kat sini, cari buluh bersama-sama. Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Menghargai pertolongan. Ini pun di antara faedah atau kebaikan yang kita peroleh. Okey, ni ketiga.
Okey, seterusnya gunting rambut percuma. Apakah faedah dia? Mari kita tengok. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Okey, ayat pertama lagi kita dah nampak dah faedah dia. Dapat meringankan beban ibu bapa. Yang pertama. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Kat sini pun dah nampak dah kerjasama. Okey, kedua, kerjasama dapat melahirkan semangat kerjasama. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Dapat mampu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Okey, ini yang ketiga kebaikan dia. Usaha ini membuktikan penduduk tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, mengambil berat. Dapat mengambil berat keadaan masyarakat setempat. Okey, ada 4 kebaikan yang kita peroleh daripada gunting rambut percuma. Akhir sekali, gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Okey, memudahkan golongan miskin. Mengambil barangan. Okey, ini kita nampak kebaikan yang ada pada gerobok rezeki. Okey, sambung lagi. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara kita ini prihatin. Okey, jadi ini prihatin ni mengambil berat pun dapat kita jadikan sebagai faedah yang kita peroleh dari gerobok rezeki, dapat melahirkan masyarakat yang prihatin. Okey, jadi anak-anak, semua faedah yang kita dah bulat dan senaraikan ini anak-anak masukkan dalam peta pokok yang telah cikgu sediakan dalam modul. Okey. Okey, dalam modul muka surat 3, cikgu ada siapkan peta pokok yang cikgu dah pindahkan dari buku teks ke modul. Okey, jadi dekat sini ada beberapa ruangan yang perlu awak tambah sendiri. Kotak ruangan tu cikgu tak bagi cukup. Dia hilang pula masa cikgu print itu. Jadi untuk awak masukkan faedah amalan masyarakat prihatin ni, daripada petikan yang cikgu dah tunjukkan tadi, pindahkan masuk maklumatnya mengikut kotak yang cikgu bagi ni kat sini. Maknanya ni peta pokok lah ni. Okey, jadi mana kotak yang tak cukup nanti awak tambahkan sendiri dan cukupkan ikut bilangan yang sepatutnya ada lah. Okey, semoga awak semua boleh menjawab dan mengisi serta melengkapkan peta pokok ni sebaik yang mungkin. Okey, itu saja untuk PDPR minggu ini, pada hari ini. Sorry, kita jumpa lagi nanti pada hari Rabu. Saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.